Modernisme merupakan gerakan falsafah yang mengikuti perkembangan dan perubahan budaya. Ia telah wujud pada abad yang ke-19 dan awal abad yang ke-20. Modernisme dalam maksud Islam merupakan salah satu tugas mata kelab filsafat. Moden dari kata Latin membawa maksud baru saja yang telah membawa maksud mengenal pembahagian zaman purba, zaman pertengahan dan zaman moden. Malah lebih penting mengacu kepada cara berfikir dan cara bertindak. Modernisme ini telah tercetus daripada warga barat. Hal ini kerana mereka ingin mengubah diri mereka daripada zaman kejatuhan dari segi ekonomi, sosial dan politik. Modernisme juga tersebar luas ke negara-negara lain selain negara barat. Ini dapat membantu mereka mengubah kehidupan mereka. Antara ciri-ciri modernisme ialah menekankan pemikiran rasional dan kaedah saintifik. Yang kedua, menekankan sekularisme iaitu pemisahan politik daripada agama. Yang ketiga, menyelesaikan masalah bukan sahaja mengenai alam tabi, tetapi juga masalah berkaitan dengan kemanusiaan. Yang keempat, sains menjadi kayu ukur kebenaran dalam semua bidang pengetahuan dan aspek kehidupan. Yang kelima, menolak agama sebagai peranan dalam hidup. Yang keenam, mempercayai nihilisme, iaitu menolak semua nilai kepercayaan yang sedia ada. Dan terakhir, sebarang perubahan dan pembaharuan dianggap baik dan sebarang yang tetap dan tidak berubah dianggap usang dan negatif. Modernisme mempunyai banyak gagasan kepada masyarakat kini. Pertama sekali, manusia sebagai pusat dunia. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang mempunyai keistimewaan dan potensi diri yang dapat membentuk dan menentukan arah mengikut potensi diri sendiri. Kedua ialah subjek dimilih alam fenomena dan alam nomina. Hal ini disebabkan oleh manusia membebas menentukan pendirian untuk menghasilkan fikiran yang mengubah sesuatu keadaan. Tiga ialah pendewaan akal fikiran dan pembebasan dari keagamaan. Contohnya, asas kepada kewujudan budaya baharu seperti menghapuskan ikatan sosial dalam masyarakat. Akhirnya ialah mengemasipasi wanita. Misalnya, membebaskan wanita dari tradisi wanita sebagai isteri dan ibu sahaja. Punca kewujudan fahaman modernisme boleh dikaitkan dengan beberapa faktor. Salah satu punca utama adalah perkembangan sains dan teknologi yang pesat pada zaman moden. Kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah membawa kepada perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam cara berfikir dan memahami dunia. Selain itu, globalisasi juga merupakan punca penting dalam perkembangan fahaman modernisme. Globalisasi membawa bersama-sama idea-idea baru, nilai-nilai dan budaya dari pelbagai bahagian dunia. Ini telah merangsang pertukaran pemikiran dan membuka ruang untuk pemikiran yang lebih progresif dan inovatif. Selanjutnya, perubahan sosial dan politik juga memainkan peranan dalam kewujudan fahaman modernisme. Perubahan dalam struktur masyarakat, perubahan dalam peranan gender dan perjuangan untuk hak asasi manusia telah mendorong pemikiran yang lebih liberal dan progresif. Namun, penting untuk diingatkan bahawa fahaman modernisme juga mempunyai kritik dan kontroversi. Beberapa kritikus berpendapat bahawa fahaman ini terlalu fokus pada kemajuan teknologi dan materialisme dan mengabaikan nilai-nilai tradisional dan kearifan tempatan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahawa fahaman modernisme adalah hasil daripada pelbagai faktor dan perubahan masyarakat moden. Ia merupakan satu pendekatan menghadapi cabaran dan perubahan zaman dengan cara yang progresif dan inovatif. Terdapat beberapa tokoh yang memainkan peranan penting dalam membentuk dan mempengaruhi aspek modernisme dalam pelbagai bidang. Antaranya ialah Jean-François Lyotard. Beliau merupakan seorang ahli falsafah Perancis yang memiliki kontribusi penting terhadap pemikiran modernisme. Beliau membahas tentang aspek masyarakat dan perubahan dalam paradigma pengetahuan. Dalam karyanya The Postmodern Condition, beliau mengemukakan bahawa era moden yang ditandangi oleh keyakinan pada mata naratif seperti progres dan keadilan sosial telah berakhir.
Salah satu konsep dalam pemikiran Lyotard adalah tidak percaya terhadap metanaratif tentang perkembangan sejarah atau pengetahuan. Selain itu, beliau menunjukkan bahawa keberhasilan ilmu pengetahuan tradisional dan naratif dapat digantikan oleh pengurusan informasi dan teori tempatan. Beliau juga menyiasat tentang perubahan dalam pengetahuan dan perkembangan informasi. Lyotard juga membahas peranan seni dalam konteks modernisme. Beliau melihat seni sebagai cara untuk ekspres kerumitan dan ketidakpastian dalam masyarakat moden dengan menekankan kreativiti dan kepribadian. Tokoh yang seterusnya adalah Michel Foucault, juga merupakan ahli falsafah Perancis. Beliau memainkan peranan penting dalam perkembangan pemikiran modernisme. Pemikirannya meliputi dalam banyak bidang, antaranya sosiologi pengetahuan, kajian budaya, falsafah politik dan sejarah. Beliau mengembangkan konsep arkeologi pengetahuan yang menekankan analisis terhadap pemikiran, pengetahuan dan bangsa. Arkeologi pengetahuan melibatkan pemahaman struktur-struktur pemikiran dan perubahan dalam bentuk kajian sejarah. Beliau cuba untuk memahami bagaimana ideologi, norma dan nilai-nilai dalam masyarakat moden muncul dan berkembang sepanjang waktu. Titik permulaan kewujudan modernisme di Malaysia bermula dari gerakan protes di Barat yang berasa kecewa dengan kongkongan, monopoli dan manipulasi kelompok agama terhadap apa yang dianggap kebebasan hak asasi individu serta masyarakat. Modernisme telah berjaya merombak sistem tradisi masyarakat Barat dalam segenap aspek kehidupan, meliputi bidang pemerintahan, keilmuan, perundangan, seni hiburan dan tata cara normal. Citra pemikiran modernisme kini menular dalam kalangan kelompok Islam dan berkembang kononnya sebagai gerakan intelektual dan kebudayaan dengan kepercayaan bahawa masyarakat hendaklah dibebaskan daripada tradisinya. Di arena politik, kita menyaksikan perubahan signifikan melalui pengamalan sistem demokrasi berparlimen, pilihan raya dan penglibatan aktif tiga kaum utama di Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India dalam urusan politik negara ini. Ini bukan sahaja mencerminkan pluraliti masyarakat kita, tetapi juga memberikan keadilan dan kesaksamaan dalam proses pembentukan dasar negara. Selain itu, di sektor sosial, terdapat transformasi besar-besaran dalam pendidikan, tempat tinggal dan bidang lain. Walaupun sebelumnya kita menyaksikan sekolah-sekolah mengikut kaum dan bahasa ibunda, konsep ini berubah selepas pelaksanaan dasar pendidikan yang lebih inklusif dan merangsang perkembangan yang lebih baik. Dalam sektor ekonomi, pemodenan tercermin melalui perkembangan hubungan perdagangan, pertukaran mata wang, modal dan buruh secara insentif. Satu contoh jelas ialah pembinaan bangunan pencakar langit, khususnya Menara Berkembang Petronas yang tidak hanya menjadi mercu tanda tetapi juga mencerminkan kemajuan ekonomi kita. Isu semasa yang menarik perhatian kita iaitu pertembungan antara tradisi Islam dan gelombang kemodenan. Isu ini menonjolkan perbincangan mengenai bagaimana modernisme Barat yang cenderung angkuh dan mengagungkan akal rasional serta sains berentap dengan nilai-nilai tradisi Islam yang mendalam. Modernisme Barat dengan fokusnya yang khusus pada rasionaliti dan sains telah mencetuskan cabaran besar terhadap kelestarian nilai-nilai agama dan amalan tradisional. Kita menyaksikan ramai golongan muda yang menafsir pemikiran modernisme ini kemudian memilih untuk mengasingkan diri daripada akar-akar agama dan praktik tradisional. Cabaran dan implikasi modernisme. Sektor-sektor penting yang seharusnya menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menguruskannya tetapi ianya telah diswastakan. Penswastaan ini mempunyai tujuan, alasannya adalah untuk meringankan urus selia kerajaan terhadap sesuatu sektor yang diswastakan. Selain faktor meringankan beban, kos yang terpaksa dilaburkan dan kepakaran yang terhad seandainya kerajaan sendiri yang menguruskannya. Tetapi dalam konteks ini, keadaan itu sudah pasti membebankan rakyat, lebih-lebih soal kualiti perkhidmatan yang menjadi faktor sekunder itu tadi. Seterusnya, wujud ketidakpuas hati dan pemberontakan dalam diri rakyat sendiri. Yang kedua, menyaksikan institusi kekeluargaan semakin rapuh serta lagi tidak mampu membentuk masyarakat yang mempunyai nilai-nilai moral yang tinggi. Ia merupakan kesan daripada arus globalisasi yang menjadikan dunia tanpa sepadan.
Institusi keluarga yang rapuh agamanya akan menyebabkan anak-anak terjebak dalam gejala sosial tanpa sebarang sepadan agama dan akhlak. Mereka mengejar kebebasan, kemewahan serta membuat sesuka hati tanpa batasan. Yang terakhir, modernisme menyatakan kemunculan berkait rapat dengan kerakusan masyarakat moden yang telah mencapai tahap kehidupan materialistik dan agnostik, iaitu tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Yang paling puncak dan muncullah arilan pemikiran pasca modernisme. Antara ciri pentingnya ialah penafian subjek dan penafian realiti. Ia bukan setakat berhenti di sini, tetapi bahawa kesan daripada penafian terhadap kebenaran mutlak. Fahaman modernisme dapat ditangani dengan pelbagai kaedah. Antara kaedahnya ialah ibu bapa. Ibu bapa merupakan cermin bagi anak-anak. Ibu bapa haruslah menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak. Hal ini kerana anak-anak mempunyai sifat mudah terpengaruh dengan budaya sekeliling. Kebanyakan ibu bapa terlampau mengejar kemodenan sampai terikut budaya barat. Hal ini akan menyebabkan anak-anak akan mudah terkena kejutan budaya, yang menyebabkan anak-anak akan mudah terpesong. Kaedah seterusnya ialah melalui institusi sekolah. Pihak sekolah perlulah mewujudkan pendidikan yang mengembangkan dari segi visi dan misi agama serta kefahaman yang baik tentang agama. Hal ini supaya anak-anak tidak akan mudah terpengaruh dengan budaya luar. Kaedah yang terakhir ialah daripada aspek individu. Setiap individu perlulah menerapkan nilai murni dalam diri daripada kecil lagi. Hal ini supaya jati diri setiap individu tidak akan mudah goyah dalam mengejar arus globalisasi ini. Kesimpulannya, modernisme terdiri daripada gaya dan sikap terkini, juga idea dan amalan baharu. Modernisme boleh dilihat sebagai gaya pemikiran terbuka secara keseluruhan yang menjadikan individu maju dan mengubah persekitaran dengan bantuan pengetahuan saintifik dan teknologi terkini.